Bab 9, laju dan pecutan. Matematik tingkatan 2, 9.2 pecutan. A. Pecutan tanya pecutan. Selamat datang ke Cikgu Kimberly Channel. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel saya, ingat subscribe channel Cikgu. Terima kasih. A. Pecutan tanya pecutan. Standard pembelajaran menerangkan masuk pecutan tanya pecutan sebagai suatu keadaan yang melibatkan laju dan masa. A. Pecutan tanya pecutan. 1. Pecutan tanya pecutan ialah kadar perubahan laju terhadap masa. 2. Pecutan tanya pecutan mempunyai dua kuantiti iaitu laju dan masa. Kita boleh cari pecutan dengan menggunakan rumus iaitu perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil. Perubahan laju ini kita boleh cari dengan menggunakan laju akhir tolak dengan laju awal. Kemudian kita boleh cari pecutan dengan bahagi masa yang diambil. Untuk laju akhir, kalau laju akhir lebih tinggi daripada laju awal, maka dia akan menghasilkan nilai positif iaitu dipanggil pecutan. Pecutan ialah peningkatan kelajuan terhadap masa. Bagi laju akhir, kalau dia lebih rendah daripada laju awal, contoh, sebuah kereta mau memperlahankan keretanya, maka ia akan menghasilkan nilai negatif iaitu nya pecutan. Nya pecutan ialah pengurangan kelajuan terhadap masa. Unit pecutan yang biasa digunakan, kita ada kilometer per jam km per J kuasa 2 atau kmJ kuasa negatif 2 atau km per J per jam. Kita ada meter per saat, meter per saat kuasa 2 atau meter saat kuasa negatif 2 atau meter per saat. Contoh 1. Sebuah kereta memecut daripada 50 km per jam kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Hitung pecutan kereta dalam kilometer per J kuasa 2. Langkah pertama, kamu highlightkan maklumat yang ada pada soalan. Soalan meminta kita mencari pecutan kereta. Unit dia ialah kilometer per J kuasa 2. Jadi, kamu kena tuliskan maklumat daripada soalan atas tu ke bawah. 50 km per jam ialah laju awal. 100 km per jam ialah laju akhir. Masanya ialah 30 minit. Untuk cari pecutan kereta, kita akan menggunakan rumus pecutan. Iaitu kita guna laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Unit di sini ialah J kuasa 2. Laju sudah dalam kilometer per jam. Jadi masa itu, minit itu kamu kena tukarkan kepada jam. Supaya dia menjadi J kuasa 2. Okey, masa sama dengan 30 minit. Minit untuk tukarkan kepada jam, kita akan guna bahagi dengan 60. Jadi unit di belakang ni sudah tukar daripada minit kepada jam. Kamu akan dapat jawapan 0.5 jam. Kita akan gantikan nilai masuk ke dalam rumus pecutan. Laju akhir ialah 100 km per jam tolak dengan 50 km per jam. Kamu letak kurungan, bahagi dengan
0.5 jam. Kamu akan dapat 50 km per jam bahagi dengan 0.5 jam. Jam di sini kamu tak boleh masuk sebab yang dekat atas ni ialah bahagi jam bahagi dengan jam. Jadi kamu akan dapat jawapan 100 km per J kuasa 2 atau kamu boleh tuliskan dia dalam unit kilometer per J per jam. Contoh 2. Sebuah motosikal bergerak daripada keadaan berkun dan merucut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 36 meter per saat dalam masa 6 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Okay, anda highlightkan maklumat yang ada pada soalan. Catatkan maklumat dari atas tu ke bawah. Okey, apa yang kamu nampak di sini? Pada awalnya motosikal dalam keadaan berkun. Maksudnya ini ialah laju awal. Yang kelajuan ini kita panggil laju akhir. Jadi untuk cari pecutan, kita akan menggunakan rumus pecutan, iaitu laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Laju akhir ialah 36 meter per saat tolak dengan keadaan berkun di sini. Maksudnya laju awal dia ialah 0 meter per saat bahagi dengan 6 saat. Di sini kamu kena letak kurungan. Yang ini. Letak kurungan. Jadi kamu akan dapat 36 meter per saat bahagi dengan 6 saat. Jawapan 6 meter per saat kuasa 2. Nilai di sini kamu tak boleh masuk sebab dia ialah meter per saat bahagi dengan saat. Atau kamu boleh tulis dalam bentuk 6 meter per saat per saat. 6 meter per saat di sini adalah bermaksud kelajuan motosikal bertambah 6 meter per saat dalam setiap saat. Contoh 2. Selepas brek ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 9 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Motosikal itu daripada keadaan bergerak. Bila dia tekan brek, motosikal tersebut akan berhenti. Jadi, bila motosikal tersebut berhenti, maksudnya kelajuan motosikal tersebut ialah 0 meter per saat. Soalan ini ialah sambungan soalan dari tadi. Jadi semasa motosikal bergerak, kelajuan dia ialah 36 meter per saat. Dia mengambil masa 9 saat untuk berhenti. Untuk mencari pecutan motosikal, kita akan menggunakan rumus pecutan, iaitu laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Laju akhir di sini ialah pada ketika motosikal tersebut berhenti. Jadi ini ialah laju akhir. Pada ketika motosikal itu sedang bergerak, ini ialah laju awal. Jadi kita akan guna 0 tolak dengan 36 bahagi dengan 9 saat. Di sini kamu kena letak kurungan. Kamu akan dapat nilai negatif 36 meter per saat per 9 saat. Nilai di sini kamu tak boleh buangkan dia saat sebab dia ialah meter per saat bahagi dengan saat. Jadi kamu akan dapat jawapan negatif 4 meter per saat kuasa 2. Atau kamu boleh tulis dalam bentuk negatif 4 meter per saat per saat. Nilai di sini bermaksud
kelajuan motosikal berkurang 4 meter per saat dalam setiap saat. Jadi pecutan ini kita panggil nyah pecutan. Nyah pecutan motosikal itu ialah 4 meter per saat kuasa 2. Bila kita tulis perkataan nyah pecutan, nilai dekat sini kita tidak akan letak negatif sebab nyah pecutan mewakili pecutan nilai dia negatif. Contoh 3, berdasarkan suatu uji kaji, laju sebuah objek berkurang daripada 120 cm per saat kepada 80 cm per saat dalam masa 5 saat. Hitung nyah pecutannya. Langkah pertama, kamu highlightkan maklumat yang ada pada soalan. Seterusnya, kamu tuliskan atau buat catatan dekat bawah bermula dengan 120 cm per saat pergi kepada 80 cm per saat, masanya ialah 5 saat. Okey, 120 cm per saat ini ialah laju awal. 80 cm per saat ialah laju akhir. Untuk mencari nyah pecutan, kita akan menggunakan rumus pecutan. Kita akan guna laju akhir iaitu 80 tolak dengan laju awal 120 bahagi dengan masa 5 saat. Kamu letak kurungan di sini ya. Kamu akan dapat negatif 40 cm per saat bahagi dengan 5 saat. Jawapan ialah negatif 8 cm per saat kuasa 2. Untuk tuliskan dalam bentuk nyah pecutan, nyah pecutan sama dengan 8 cm per saat kuasa 2. Kita tidak akan tulis negatif lagi ya bila ada perkataan nyah pecutan. Nyah pecutan di sini maksudnya pecutan yang kamu dapat itu adalah dalam nilai negatif. Contoh 4. Raja di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah motosikal dalam tempoh 18 minit. Isi petak kosong dalam graf untuk menentukan sama ada pecutan, nyah pecutan atau laju seragam. Paksi X mewakili masa dalam minit, paksi Y ialah laju dalam kilometer per jam. Pada awalnya, di sini ialah sifar, maksudnya motosikal itu dalam keadaan bergun. Motosikal itu belum bergerak. Jadi pada masa 4 minit ini, lajunya berubah jadi 40 km per jam. Ini ialah laju akhir. Laju awalnya ialah 0 km per jam. Di sini berlaku peningkatan kelajuan terhadap masa. Jadi, kamu akan dapat pecutan positif. Jadi, ini ialah pecutan. Kita lihat pada garisan AB. Di sini juga berlaku peningkatan atau penambahan kelajuan terhadap masa. Jadi, ini juga merupakan pecutan. Untuk garisan BC, pada masa 7 minit, dia ialah 50 km per jam. 13 minit pun 50 km per jam. Ini bermaksud, motosikal itu dia membawa dengan laju 50 km per jam, laju yang sama. Motosikal tersebut tidak memecut. Jadi ini ialah laju seragam. Pecutan dia sama dengan 0. Untuk garisan CD, pada masa 13 minit, lajunya 50 km per jam. Pada masa 18 minit, lajunya 25 km per jam. Di sini berlaku pengurangan kelajuan terhadap masa. Kamu akan dapat pecutan negatif. Jadi, kita panggil dia nyah pecutan. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.